Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kerana pada malam ni sama-sama kita berkumpul lagi untuk sama-sama kita menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu lagi saham bagi kita di akhirat nanti insya-Allah. Dan mudah-mudahan majlis kita pada malam ini menjadi salah satu raudhah min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman syurga Allah insya-Allah. Saya bagi pihak Qaryah Masjid Batu Uban mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan dan juga mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi hadir pada majlis malam ini. Jadi untuk tidak membuang masa pada malam ini, kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan persembahan qasidah daripada anak-anak pelajar Mahat Tafiz Darut Taqwa Batu Uban. Dengan segala hormatnya saya menyebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu sallam alaihi. Salatun bisalamil mubin linuqtati ta'yin ya gharami. Salatun bisalamil mubin linuqtati ta'yini 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 ya gharami. Nabiyyun kana aslan takwini min ahdi kun fayakunu ya gharami. Nabiyyun kana aslan takwini min ahdi kun fayakunu ya gharami. Salatun bis
لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله نبي كان أصلا تكويني من عهد كن فيكون يا غرامي نبي كان أصلا تكويني من عهد كن فيكون يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي أيام جاءنا حقا النذير مغيثا مسبلا سبل الرشاد أيام جاءنا صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي رسول الله يا ضوي الجميل ويا من جاء بالحق المبين رسول الله يا ضوي الجميل ويا من جاء بالحق المبين صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة لن تزل تتلى عليك مطر النسيم تهدى إليك صلاة لن تزل تتلى عليك مطر النسيم تهدى إليك صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي Tuan-tuan, untuk menambahkan keberkatan pada malam ini, bersama-sama kita selawat dengan selawat yang telah disediakan pada tuan-tuan dan puan-puan yang telah diedarkan. Kita berselawat untuk menambahkan lagi keberkatan pada majlis pada malam ini, insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه سرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكثر وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin rahimakumullah. Majlis pada malam ini diteruskan lagi dengan pelancaran web TV Masjid Batu Uban yang akan dirasmikan pelancarannya oleh Tuan Guru Nik Razi Nikmat dengan menandatangani sijil perasmian insya-Allah. Jadi saya dengan segala hormatnya menjemput Tuan Guru untuk menandatangani sijil tersebut dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dengan segala hormatnya dijemput. Alhamdulillah sempurna sudah perasmian web TV kita pada malam ni.
Jadi tujuan Web TV ini adalah menyebarluaskan aktiviti Masjid Batu Uban dan seterusnya memberikan peluang kepada rakan-rakan kita yang berada di tempat-tempat yang jauh, anak-anak asal Batu Uban yang duduk di luar, di negeri-negeri lain, untuk mereka sama-sama boleh mengikuti aktiviti ataupun ceramah-ceramah serta kuliah-kuliah Masjid Batu Uban agar ilmu itu tersebar, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan muslimin rahimakumullah, seterusnya untuk tidak membuang masa pada malam ni, saya ingin memperkenalkan kepada tuan-tuan dan puan ataupun memberikan sedikit biodata ringkas tuan guru kita pada malam ni. Mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang tahu, tetapi mungkin ada juga yang tidak tahu. Maka sebab tu kita perkenalkan, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, al-fadil tuan guru kita pada malam ini, tuan guru Radhi Nikmat, yang berasal daripada negeri Kelantan, yang lahir di kampung Kedai Lalat, no? Di Kelantan, pernah menuntut di India selama 5 tahun dan pernah menuntut di Mesir selama 7 tahun. Masya-Allah, satu tempoh pengajian yang lama. Dan selepas pada tamat pengajian, beliau bertugas di UiTM selama, kalau tak salah saya, 11 tahun. Bertugas di UiTM, kemudian bertugas sebagai pensyarah di UiTM, dan kemudian bertugas sebagai pengetua di Ma'had Muhammadi Lelaki Kelantan, dan akhirnya sekarang bertugas sebagai pengerusi Ma'had Tahfiz ICT Ni'matillah Kelantan sampai sekarang lah. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang tuan guru yang akan menyampaikan ilmu kita kepada kita pada malam ini, dan mudah-mudahan dengan limpahan yang akan diberikan oleh tuan guru kita pada malam ini, sama-samalah kita mengambil manfaatnya, insya-Allah, dengan ilmu yang kita dengar. Belajar di India selama 5 tahun, Mesir selama 7 tahun, masya-Allah. Tentulah banyak yang akan dicurahkan kepada kita pada malam ini. Jadi mudah-mudahan kita kutip mutiara-mutiara yang akan diberikan oleh tuan guru, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat pada kita di dunia akhirat, insya-Allah. Dengan tidak membuang masa, tuan-tuan dan puan-puan muslimin rahimakumullah, saya menjemput tuan guru kita untuk memulakan ceramah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum. Fadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض wabtagu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Apabila kamu selesai sembahyang, maka hendaklah kamu pergi kerja dan hendaklah kamu sebut nama Allah yang banyak, mudah-mudahan kamu semua berjaya. Yang dihormati Tuan Pengerusi Masjid Batu Uban, Pulau Pinang, ahli jawatan kuasanya, Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk yang diberi kepada saya pada malam ini, Aslim Taslam.
Naklah kamu terima Islam, kamu selamat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana kita semua maklum bahawa manusia adalah makhluk pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana makhluk ini ialah yang dicipta oleh Allah. Khalik ialah Allah. Makhluk dia ada jamadat, nabatat, hayawanat, insan. Ada bukit bukau, gunung ganang, ada tumbuh-tumbuhan, ada hayawanat, lembu kerbau dan ada manusia. Dan satu lagi makhluk, ada malaikat dan ada iblis. Kesemua makhluk ini, hadirin hadirat sekalian, dia tidak ada roh secara mudah untuk kita nak faham. Maka roh ini dia berfungsinya pahala dan tubuh dia berfungsinya harta. Tubuh dan dunia ini tidak lama. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Benda yang ada pada kamu tidak lama. Benda yang ada pada Allah dia lama. Iaitu nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiup kepada lembaga Adam dan zuriat Adam termasuk kita ialah roh aku. Roh ini hadirin sekalian spiritual. Dia tidak nampak. Kita tidak boleh kesan, tetapi dia ada dalam tubuh kita. Makanan roh ialah pahala, iaitu daripada langit. Makanan tubuh ialah harta daripada bumi. Tapi yang jadi masalah manusia ialah nafsu. Kalau tak ada nafsu, tuan-tuan tak ada, saya tidak ada. Nafsu, kalau kita kahwin, kita dapat pahala. Zina, dapat dosa. Berniaga dapat pahala. Makan reba, dapat dosa. Ini sistem yang Allah buat. Sebab Islam ini adalah agama Allah. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falam yuqbal min. Sesiapa yang cari selain daripada Islam sebagai agama. Agama ni din. Din lakum dinukum waliyadin. Qul ya al-kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abatun. Akhir dalam suratul kafirun, lakum dinukum. Bagi kamu cara hidupmu, waliya bagi aku cara hidup aku. La ikraha fid din. Tidak ada paksa dari sudut agama. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Manusia Allah hormati dengan kerja. Kalau kita tengok Nabi-Nabi kerja. Bila Allah buat dunia ini, Allah turunkan Adam, mula daripada Nabi Adam. Tapi Nabi kita kerja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berternak, berniaga. Nabi Nuh buat kapal. Nabi Daud buat baju perang. Nabi Musa menternak dan juga dia jadi menantu kepada Nabi Shu'aib, menternak. Yang penting bekerja adalah mulia pada dasar dari sudut Islamnya. Jangan hidup goyang kaki lurut jari. Dan di sini hadirin yang dihormati Allah sekalian, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nanzilanna sama nazilahum. Ibu bapa dia kena tengok mood ataupun minat anak-anak untuk kerja. Cuma bila golongan laki-laki lain, dia boleh kerja bomba, kerja buruh kasar, askar dan sebagainya. Orang perempuan lain, tenung, masak-masakan, jahit-jahitan dan sebagainya. Di mana kita perlu sedar bahawa inna sama'a la tumtiru dhahaban wala fiddah. Langit tidak turun hujan emas, hujan perak. Dia turun air saja. Wa anzalna minas sama'i ma'an barakah. Aku turun daripada langit air yang penuh keberkatan. Bila turun daripada langit, maka bumi ini subur. Manusia bercocok tanam. Ada padang ragu. Allah jadikan hayawan. Dan daripada sinilah kita kerja. Daripada kerja tadi manusia boleh beli tanah, boleh beli bangunan, boleh beli kenderaan dan sebagainya. Yang penting kita sebagai seorang Islam jangan hidup ambil mudah. Kerja untuk dunia, tetapi wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Hendaklah kamu wabtaghi fima atakallah, wahai Muhammad, hendaklah kamu cari pengalamanmu, usahamu dan sebagainya untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan lupa dunia. Cuma kita di sini upside down. Kita guna pakaran kita, kebijaksanaan kita, tenaga kita untuk dunia.
Akhirat kita lupa. Ini tak betul. Muslimin dan muslimat sekalian, kita guna masa sebab bila Allah buat manusia, Allah buat dunia ini. Dunia ini dulunya tidak ada. Kalau kita tengok bahawa setiap surah Allah bawa satu saja. Suratul Lail, Suratul Syams, surah malam, surah duha, surah matahari. Tetapi bicara manusia Allah bawa dua, iaitu Suratul Insan dan surah An-Nas. Hal ata 'alal insani hinun min dahr lam yakun syai'an madhkura. Manusia kena ingat keturunan kamu, bakamu dulu tidak ada. Inna khalaqnal insana min nutfah. Kami jadikan manusia daripada mani. Manusia daripada tanah. Tetapi Charles Darwin dia kata manusia daripada beruk. Sebab perangai Yahudi itu tengok macam itulah. Saudara-saudara sekalian, perlu kita ingat dalam sembahyang dia ada tiga. Satu, ihdinas siratal mustaqim. Hidayat. Orang yang tidak dapat hidayat, tengok isteri Firaun, Asia. Dia beriman kepada anak angkat dia Musa. Tetapi isteri Nabi Nuh tak beriman, isteri Nabi Lut tak beriman. Ini masalah hidayat. Hidayat ini muslimat kena usaha sendiri. Muslimin kena usaha sendiri. Dan didik anak-anak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita buka Quran, maka di sana ada ya ayyuhalladzina amanu. Kurang lebih 30 kali. Ya ayyuhalladzina aslamu tak ada. Wahai mereka ni Islam. Wahai mereka mukmin. Yang ragu, rogol, bunuh, bakar, rompok, cincang. Hari ini banyak orang Islam. Qalatul a'rabu amma amanna kullam tu'minu. Orang Arab kata kami telah beriman. Wahai Muhammad, bagi tahu Pak Arab tu dia tidak beriman lagi, cuma Islam. Iman belum mendarat di hatinya. Islam, muslimin yang dirahmati Allah sekalian, dia ada 5 rukun. Kita semua tahu. Iman dia ada 6. Tapi iman ini kita dari sudut Allah. Kita tidak boleh tengok dengan panca andera. 1, 2, 3, 4, 5. Panca andera, Pancasila. Kita nak tengok Tuhan dengan mata, nak dengar Tuhan dengan telinga, nak cium Tuhan dengan hidung, nak tahu nasi ni busuk, basi. Kita nak cium Tuhan, begitu tak boleh. Kita nak rasa Tuhan dengan lidah, tak boleh. We cannot touch. Kita tidak boleh sentuh Tuhan. Tetapi Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Sebab itu kalau kita tengok carta pembunuhan diri kepada manusia di dunia ini, orang Islam paling kurang. Dan di sini kita kena ibu bapa. Orang tak kata bapa ibu. Kena didik anak betul-betul, sebab Allah bila dia buat manusia, dia buat bumi ini, dia pusingkan matahari. Matahari ini muslimin yang dirahmati Allah sekalian, juga muslimat, dia tidak pernah berhenti. Pagi, petang, siang, malam. Sehari seminggu, sebulan, setahun. Matahari dia pakai bateri ke? Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Matahari dia tidak boleh melintasi bulan. Walal lailu sabiqun nahar. Malam tidak boleh melintasi siang. Wa kullun fi falak. Kalau tuan-tuan baca kat depan, kullun fi falak. Baca ke belakang, kullun fi falak. Huruf Quran. Yasbahun, bergerak selalu. Bila matahari bergerak, dengan sedikit dia keluar udara, dia keluar cahaya, dia keluar oksigen, dia keluar nitrogen. Nitrogen ni tuan-tuan ni, lebih nitrogen, lebih oksigen manusia mati, kurang oksigen manusia mati. Di situlah wahwa ma'akum aina ma kuntum. Secara dekat Tuhan ni bersama dengan kita. Maksudnya kalau Tuhan tak pusing matahari, kita tak boleh hidup. Dan wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Kami Allah lebih dekat kepada kamu daripada orang ni. Orang sebelah halkum kita ni. Falaula idza balagatil hulkum. Bila ruh ni sampai ke halkum. Ruh ni berada di tapak kaki kita, tempat melengkung. Tapi macam mana ruh? Ujung jari ke, ujung gigi ke, ujung rambut ke, tak ada siapa tahu. Ni projek Allah untuk akhirat. Siapa ikut Allah, Tuhan beri surga. Siapa lawan Allah, man asani dakhalan nar, wa man ata'ani dakhalal jannah. Siapa ikut aku beri surga. Dan tidak ada moden muslimin yang dirahmati Allah sekalian nak lebih pada Islam. Makan, minum, tidur, seks. Soal kahwin bukan soal seks, tetapi soal zuriat. Yang baru ni kita tengok bahawa
Ada orang lelaki berpakaian perempuan, ada perempuan berpakaian lelaki. Dia tak boleh. Tidak ada doktor yang declare bahawa kahwin sejenis ni boleh mendatangkan zuriat. Bila tidak mendatangkan zuriat, dengan sendiri pupus manusia. Maka sebab itu, gay, kahwin sejenis ni Allah balik bumi. Zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang penting? Saya dengar satu lecture dalam bahasa Arab oleh orang Arab. Orang Arab ada nak datang belajar di Malaysia. Rasulullah pernah duduk, dia garis. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini adalah jalan aku lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Kamu ikut jalan ni. Ikut jalan sebagaimana saya sebut tadi. Kahwin boleh pahala, zina boleh dosa. Ikut ni. Jangan wala tattabi'us subul. Jangan kamu ikut jalan kiri kanan kanan kiri. Jalan kiri kanan ni jalan harta, jalan wanita, jalan masa, jalan kuasa. Ikut betul lah, tetapi jangan kita bias. Sebab hadirin sekalian kena ikut Allah. Ikut Allah ni, orang Arab tadi bila dia datang belajar di Malaysia, sebab dia telah berkeluarga. Kata bapa dia, wahai Ahmad, kamu belajarlah. Di negara kita ada universiti, ada college universiti dan sebagainya. Tidak penting kamu pergi belajar luar negara. Tapi dia mari. Bila dia mari, datang ke sini, muslimin sekalian, dia berkenalan dengan siswi perempuan. Dengan perempuan ni, walaupun dia staf kita, dia steno kita, takat tu ya, jangan rapat. Sebab dia halal nikah. Kecuali adik-beradik tu lain cerita, mak saudara cerita. Yang penting, bila dia berkenal, ringkasnya, perempuan tadi minta nak kahwin, minta nak berzina. Dia kata, Pak Arab kata tak boleh. Akhir sekali dia cium perempuan tadi. Ring telefon daripada bapak dia. Illi hasal ya Ahmad. Apa dah berlaku? Tengok. Kontak. Al-waladu sirru abi. Anak ni rahsia bapak. Rahsia ibu. Allahu Akbar. Tak ada, tak ada. Bila bapak dia tekan-tekan, dia cakap. Bila dia cium perempuan di sini, orang di sana cium isteri dia. Al-qublah bi-qublah. Tengok. Wa ma zalamnahum. Aku tidak menzalimi manusia. At-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Perempuan yang baik jodoh dengan lelaki yang baik tadi. Tetapi lelaki tak dia jahat, dia cium gadis orang cium isteri dia. Kalau di sini zina, di sana zina. Di sini bunuh, di sana bunuh. Tolong muslimin yang dirahmati Allah sekalian, aku tidak menzalimi manusia. Manusia menzalimi dia sendiri. Wa ma zalamnahum. Oleh sebab itu, hadirin sekalian, oleh sebab itu kita dalam hidup ini ikut Islam. Sebab tadi saya sebut dah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kepada kami jalan lurus, jalan yang diredai olehmu. Ghairil maghdub, jangan jalan Yahudi, waladhdallin, jangan jalan Kristian. Baik, selepas pada sembah itu dalam sembahyang 3 tolak 2 agama langit. Bila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, pada Isra Mi'raj, bila sampai ke Baitul Maqdis, Nabi Ibrahim tolak Nabi kita jadi imam, Nabi Musa, Nabi Isa jadi makmum. Declaration bahawa agama Masihi dan agama Kristian dan agama Yahudi adalah terbatal. Baik, seorang sahabat nama Thauban, dia bila ingat pada Rasulullah, dia pergi. Bila pergi jumpa Rasulullah, wahai Rasulullah, Rasulullah Nabi, saya ni tidak Nabi. Bila Rasulullah mati, surga, saya ni masuk surga ke tidak? Begitulah maksudnya. Akhir sekali Allah turunkan ayat, "Man yuti'illaha war rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin." Tengok. Sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka itu akan masuk dalam grup nabi-nabi. Kita nak jadi nabi tak boleh dah. Nabi ni bukan lulus universiti, tuan-tuan sekalian. Nabi ni Allah tunjuk. Siddiqin ni tuan-tuan bacalah mana tafsir pun. Abu Su'ud ke, Zilal ke, Tafsir Kabir ke, Jalalain ke. Maka idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi. Sewaktu Rasulullah berada dalam gua, Rasulullah berkata kepada kawan dia ni saya nak bakar. Saya nak bakar ni muslimin sekalian, dia harta habis.
anak-anak Abdullah bin Abu Bakar, Asma bintu Abi Bakar, Aisyah bintu Abi Bakar, semua keluarga dia bersama dengan Rasulullah. Sayyidina Umar dah. Sayyidina Umar dia lawan. Sebab itu bila berlaku krisis rumah tangga, Sayyidina Umar masuk jumpa Hafsah. Wahai Hafsah, kamu jangan ikut Aisyah. Aisyah anak siapa, kamu anak siapa? Tengok, Sayyidina Umar dia tahu siapa dia. Tapi laukana ba'di nabiyyun lakana Umar. Kalau ada Nabi selepas aku ni adalah Umar. Ni kehebatan Sayyidina Umar, dia boleh merintah sampai 10 tahun. Orang lain sekejap-sekejap. Maksud Siddiq ni lebih pada tun lah. Kalau title negara kita ni. Tak ada Abu Bakar Siddiq. Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Orang lain radhiyallahu. Sayyidina Ali karamallah. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebab dia membenarkan. Macam kita suruh tudung, kita bertudung, suruh sedekah, sadaqallahul azim, kita membenarkan. Suruh keluar zakat, kita keluar zakat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Kemudian syuhada. Syuhada ni ramai. Ada orang pergi mati syahid di Gaza, di Kashmir, di selatan Thailand. Syahid ni merata, salihin. Try to get it. Tolong kita masuk dalam grup salih. Kita nak anak-anak kita ni salih, anak-anak kita ni salihah. Wa man yarghabu an millati Ibrahim. Tengok, yang penting kepada kita kena masuk dalam grup yang keempat ni. Kalau tak masuk, dia jadi talih. Talih dia pergi ke mana? Dia pergi ke neraka. Sebab itu, muslimin yang dirahmati Allah sekalian, syabas kepada pihak Masjid Batu Uban yang buat siaran secara langsung ini. Dan di sini hadirat sekalian, tidak ada Nabi dah lepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni tolong beringat, tidak ada Quran dah lepas pada ni. Dulu Nabi-Nabi ni, kalau sekarang ni Pulau Pinang seorang Nabi, Selangor seorang Nabi, Nabi Musa di Mesir. Tapi the same time dia pergi menjadi menantu kepada Nabi Syuaib dekat Palestin. Saya ziarah kubur Nabi Syuaib. Maksudnya 2-3 Nabi dalam semasa. Minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Ada Nabi yang kami cerita. Nabi ni ada 100,000 lebih. Allahu Akbar. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Siapa tak setuju kepada Nabi Ibrahim, ialah malaikat itu orang bodoh. Walaqad istafainahu fid dunya, aku pilih Ibrahim di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Pilih di dunia, tuan-tuan sekalian, anak cucu Nabi Ibrahim 100,000. Nabi Ibrahim dia isteri 2. Sarah dan seorang lagi, Hajar. Hajar ni Ismail. Daripada Ismail ni keluarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sarah ni keluarnya Yaqub. Wa min wara Yaqub Nabi Yusuf. Daripada Nabi Yusuf ni keluarnya nabi-nabi lain, Ishaq. Panjang cerita. Ni anak cucu Nabi Ibrahim 100,000. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dia tergolong daripada golongan orang soleh. Usahalah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya setuju dan saya sebut, habis nasi kita boleh tambah. Habis minyak kita boleh tambah isi. Habis umur, coba renung tengok. Ramai kawan-kawan kita dah pergi. Sebab itu hidup lawan dia mati. Sihat lawan dia sakit. Kalau kita pergi ke hospital, doktor kata ni orang besar, sakit apa? Dia tak boleh buka mata. Kelipan mata ni saraf. Berapa kali kita kelip setiap hari? Nak cakapnya bahawa hidup kalau tak sihat. Alhamdulillah saya duk tengok yang datang ni semuanya boleh jalan sendiri. Tak payah apa-apa. Tak pakai wheelchair dan sebagainya. Hidup lawan dia mati, sihat lawan dia sakit. Memory lawan dia nyanyak. Nyanyak ni hadirin sekalian. Dulu orang kata tua nyanyak. Sekarang ni muda pun ada juga nyanyak. Oleh sebab itu 3 nikmat ini, fa inna nikmata la tadum. Nikmat ni tidak kekal. Tuhan boleh tarik bila-bila masa saja. Oleh sebab itu gunakanlah hidup ini. Sekarang ni tadi kita selawat. Selawat ni muslimin sekalian, jangan kita bermusim. Begitu juga saya tengok witir.
Autiru wa majjidu wa azimu syahrakum syahras siyami rahimakumullah. Tak? Witir ni banyak orang buat bulan Ramadan. Lepas bulan Ramadan 11 bulan lagi. Kenapa tak witir? Malam yutir falaysa minna. Sesiapa tidak witir bukan umat aku. Tengok hari ada 7. Jari ada 5. Sebab apa jadi 5? Kenapa jadi 7? Langit 7 lapis. Tengok. Nama-nama Tuhan 99. Kenapa tak jadi 100? Allahu Akbar. Tolong jangan sembahyang pakat sembahyang begitu, tapi witir kena ada. Duha ada ke tak ada? Susun balik. Bila Islam ni, ada setengah orang kata Islam ni bukan susah. Man ruzika akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sesiapa kata la ilaha illallah, akhir sekali kita borak, kita bincang, kita meeting, kita cakap la ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, masuk surga. Islam bukan susah, la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah, kenapa Rasulullah naik ke langit? Mengapa Rasulullah hijrah? Kenapa Rasulullah berperang? Berdarah gigi, berdarah kaki. Jangan ambil mudah. Dan nak pada surga muslimin dan muslimat sekalian, jangan mudah. Selawat ini, man salla alayya maratan sallallahu alaihi bi asyara. Coba saudara-saudari fikir, kalau tak ada Rasulullah macam mana kita? Ada orang yang sembah matahari. Saya belajar di India. Orang India ni, Tuhan yang jaga India tak boleh jaga Malaysia. Tuhan yang jaga masjid ni. Masjid mana? Toban. Dia tak boleh jaga masjid Negeri Pulau Pinang. Tuhan yang jaga Pulau Pinang, dia tak boleh jaga Selangor. Tuhan tak boleh jaga Malaysia, dia tak boleh jaga Indonesia. Akhir sekali Tuhan dia ada 3 juta. Kalau tak ada matahari, nak hidup macam mana? Sebab tu bila naik matahari, ram-ram. Sembah matahari. Sebab tu dilarang kita sunset, sun shining. Bila matahari jatuh, sembah. Tak boleh semayang lepas pada asar sebelum maghrib. Dan tak boleh semayang lepas pada subuh, syuruk. Takut sama dengan puak-puak yang sembah matahari. Begitu juga ni kalau tak ada air. Tak ada air nak hidup macam mana? Sembah air, sembah sungai, Gangga, Yamuna. Begitu juga kalau tak ada api. Takkan nak makan ikan mentah. Sembah api ni, Olympic Game. Kita tidak, muslimin sekalian. Apara'aitumul ma' alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilum. Tengok tak tanya. Kamu tak tengok ke air yang kamu minum, kamu yang turunkan air daripada langit ataupun aku? Lau nasya'u ja'alnahu ujaja. Kalau aku nak, aku jadi air ni jadi masin. Sebab lautan dia lebih luas daripada daratan. Muslimin dan muslimat sekalian, kita buka world map. Rusia, Amerika, Australia, Malaysia ni besar jari. Lepas tu laut. Tengok Allah nak hidupkan manusia ni secara tenang. Kita dapat fresh air. Air bila Allah was-sama'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sad'i. Bila api matahari dia suluh atas laut, maka dia jadi wap. Sains mudah ya. Kita masuk gulai, masam, masin, pedas. Bila dia pergi kepada kat, dia jadi wap, tawar. Tapi Tuhan kata, lau nasya'u ja'alnahu ujaja. Kalau aku nak, aku jadikan air naik masin, dia turun masin. Mati api rupuk. Bila rupuk mati, padi tak naik. Jagung tak tumbuh. Gandum tak tumbuh. Mati habis. Tengok Allah. Dan begitu juga, kamu tidak tengok ke? Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Kami yang buat kamu, kenapa kamu tidak boleh terima? Afara'aytum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnu khaliqun. Kamu tak tengok ke mana yang kamu pancuk dalam tubuh isterimu? Kamu kau yang buat anakmu ataupun aku? Tengok Firaun, tuan-tuan sekalian, tak ada anak. Sebab itu Asyah berminat dengan Nabi Musa. Boleh terima Nabi Musa. La taqtuluhu asa an yanfa'na aw nattakhidahu walada. Plan tara mana pun hadirin sekalian, Firaun bunuh anak lelaki. Akhir sekali Nabi Musa dibesarkan dalam istana. Perancangan Allah, dia mandulkan Firaun. Shah Iran dulu sebelum Ayatullah Khomeini. Dia kahwin dengan Suraya. Tak dapat anak.
Terpaksa dia bercerai, dia bagi gulab. Gulab ni wardah. Wardah ni rus, mawar. Sekuntum bunga. Berpisah berat hati, berat kaki. Tapi terpaksa bercerai kerana takhta syairan tak ada. Akhir sekali dia parah. Dia kahwin dengan parah Debah. Dia dapat anak. Tengok. Sebab tu Tuhan tanya, kamu kau yang buat anakmu ataupun aku? Apa itu benar lati turun? Kamu tak tengok ke api yang kamu nyalakan? Antum ansyatum syajarataha am nahnul musyiun? Kamu kau yang tumbuhkan, yang keluarkan api. Dalam tubuh kita ni ada api. Tanah, air, api, angin. Setengah-setengah orang tu berapi selalu. Bini pun lagi. Angin ni, setengah-setengah orang ni lebih angin. Lambat puji sikit habis duit. Belanja. Jenis berani. Setengah-setengah orang ni jenis air lebih. Semua tak boleh. No more, kata doktor. Tanah, air, api, angin. Dan Allah sebut lagi, apara'aitum ma tahruthun. Kamu tak tengok ke benih yang kamu tanam? Padi ke jagung ke? Gandum ke? Antum ansyatum syajarataha am nahnul musyiun law nasya'u la ja'alnahu hutama. Kamu kan tumbuhkan bibit benih ni ataupun aku, kalau aku nak, aku jadikan dia dimakan ulat. Tak tumbuh padi. Nak makan beras macam mana? Kita makan nasi daripada beras daripada padi. Pokok padi tak boleh tumbuh. 4 ayat ni, hadirin sekalian, question mark. Allah tanya dalam surah Waqi'ah. Orang baca surah Waqi'ah, dia murah rezeki. Tapi kena kerja lah. Senak bakar ni kaya. Bila minta derma, dia bawa pergi habis. Apa kamu tinggal, wahai bakar? Taraktullaha wal rasul wal waqi'ah. Aku tinggal Allah dan Rasul, surah Waqi'ah. Ada sabit riwayat. Senak Umar, bila minta derma, bagi separuh. Ada apa lagi? Ada Umar. Ada lagi separuh. Umar pun betul, Abu Bakar pun betul. Nak cakapnya, muslimin yang dirahmati Allah sekalian, tolong, kita ada Allah. Tapi Allah yang kita ibadat ni, dia tak boleh tengok melalui 5 panca indera tadi. Tetapi dia bersama dengan kita di mana saja kita berada. Falaula idza balagatil hulqum. Apabila ruh sampai ke halqum. Halqum ni bahasa Arab. Siapa-siapa mungkin ex-ITM ada semasa saya dulu. Tahun 83, 94, 11 tahun 3 bulan. Ada religious student, dia duduk kat surau Perendu. Dia kata, sebab apa lutut aku sakit, sebab apa paha aku rasa sakit, sebab apa dada aku senak. Akhir sekali, sebab apa sampai kat sini? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Daripada kaki. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat pada kamu, tapi kamu tak nampak aku. Falaula in kuntum ghayra madinin. Kalaulah hidup tak semayang, tak tuduh, makan haram, lawan Islam, tidak diazab, terjunaha. Ambil roh ni sumbat balik kepada si yang mati baru sekejap. Kan? Ini muslimin sekalian, sebab itu ulama memintakan kita, para ibu bapa lah, didik anak rumah dengan masjid, masjid dengan sekolah. Baik itu semaya jemaah, hanya orang lelaki saja. Saya semasa ITM dulu, ada kaum ibu tanya, Ustaz, kenapa semaya jemaah orang lelaki saja, orang perempuan tak pergi? Jawapan dia ada 2. Jawapan mudahnya, hak suruh tak buat, hak tak suruh duk korek. Kalau semua pakat pergi semaya jemaah, anak siapa nak jaga? Tengok, sebab itu muslimin yang dirahmati Allah sekalian, masjid ni umum, masjid sekolah, masjid jabat, masjid pendidikan, masjid kesihatan, semua link tuju pada masjid. Sebab itu baca khutbah, dia tidak baca khutbah, dia berkhutbah. Ada isteri ni, alhamdulillah, kadang-kala dia suka mengaji. Bila pergi semaya jemaah kemarin, balik, dia tanya abang, tajuk jemaah kemarin tajuk apa? Khutbah jemaah. Biasa ya, bila dia dengar khutbah dia tidur. Biasa ya, tidur. Tolong beringat, kaum lelaki bila mari dengar khutbah kena ingat, balik isteri tanya tak boleh nak jawab. Knowledge, maklumat kena belajar. Rumah, ibu, dia jaga tubuh. Masjid, dia jaga roh. Sekolah, dia jaga minda. Sebab tu link 3 ni dia kena sama-sama. Terbiah. Dan ibu bapa dia kena, tadi saya tengok pelajar-pelajar tahfiz.
anak-anak kita muslimin yang dirahmati Allah sekalian, tolong. Saya belajar di India. Lepas tu Pakistan, Kak Ngestau. Lepas tu Madinah, Syekh Abdul Aziz Baz, Mufti Kerajaan Saudi tu guru saya. Tak nampak mata. Tapi disegani. Disegani. Guru saya di Mesir, Syekh Abdul Hamid Kish. Tak nampak mata. Tapi hak celak ni 2000 dengar kuliah Jumaat dengan dia. Biar anak-anak kita ni satu rumah, satu habis. Biar hafal Quran, dia nak ambil medik, dia ambil law, dia ambil enjin, serah pada dia. Tidak sama tuan-tuan sekalian. Udara di Subang Airport, alhamdulillah baik. InsyaAllah kita akan mendarat jam 9 pagi. Bunyi alhamdulillah dengan insyaAllah tu, hati kita sejuk dah. Bukan kita fikir. Jangan fikir tak menentu, kena based on Quran. Oleh sebab itu muslimin sekalian, syabas masjid, biar kita mari mengaji, dengar berdoain dan sebagainya. Tolong beringat muslimin sekalian. Saya ada kawan. Ada seorang tu lepas kuliah, dia datang. Ustaz, saya ada isteri. Dapat anak 3 orang. Isteri saya tak pernah mandi junub. Kita nak kata apa? Suami kena didik, dan soalan terakhir di antaranya mandi junub. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, semua kita tak ada tu kat langit. Tak ada tak mati. Bila tak mati, tolong beringat. Bila kita sebagai seorang Islam, tadi ihdinas siratal mustaqim. Bila masuk kubur dia tanya, agamamu apa? Islam. Tuhan kamu siapa? Allah. Nabi muka siapa? Muhammad Rasulullah. Apa kamu buat dulu? Pulau Pinang dulu. Qara'tu kitab Allah wa amantu bih. Semua soalan dalam bahasa Arab. Tak apa kita tak belajar Arab pun. Masuk dalam kubur dia cakap bahasa Arab. Aku baca Quran dan aku beriman kepada Allah, pada Quran. Di masa tu muslimin dan muslimat sekalian, kubur kita diluaskan lanjut mata memandang. Zop. Tapi kalaulah tadi agama Masihi, agama Kristian dan agama Yahudi tertolak, Allah terima Islam satu ya. Maka jangan kita ikut fikiran manusia, falsafah. Falsafah ni kadang-kadang dia di kepala sampah. Tengok Gandhi, Perdana Menteri, lawyer, tapi dia sembah lembu. Ya, dia sembah lembu. Biarlah ikut dia lah. Tetapi macam mana kedudukan dia? Saya baca Life of India, message kepada Mahatma Gandhi. Dia tulis, dia kata, kenapa aku sembah lembu? Komparatif ibu aku dengan ibu lembu. Tengok, ibu aku dia didik aku kerana dia nak daripada aku jaga dia semasa tua. Ibu muda aku jaga, beri makan rupuk kurang lebih tenggala tanah sampai tua mati. Dan bila lembu ni mati, aku boleh ambil tanduk buat perhiasan, kulit boleh buat kasut, tulang boleh buat belulang. So that's why I'm called worshipper. Sebab itu aku sembah lembu. Bukan kita nak menapi kecerdikan dia, tetapi bolehkah kita komparatif banding ibu lembu dengan ibu kita sendiri? Nak cakap cerdik tara mana fikiran manusia, tuan-tuan sekalian, tolong ummak, kata Rasulullah. Ibumu, apa? Seorang sahabat, dia pikul ibu dia. Tawaf. Jumpa dengan Rasulullah. On the spot. Wahai Rasulullah, saya ni dah bayar lekah khidmat ibu saya. Rasulullah kata, dah. Sekali ya, ibu mengandung padamu tak padan. Tengok. Dari sudut Islam, Muslimin, sekarang ni biasa ya, budak tunjuk pisau pada ibu. Tolong. Dari sudut ini makanan. Orang dulu, tuan-tuan sekalian, bila suami keluar, isteri berdiri kat pintu. Abang keluarlah. Abang jangan bawa balik duit yang haram. Kami anak-anak sanggup makan nasi dengan garam. Hak haram, abang makan seorang. Punca makan haram, muslimin yang dirahmati Allah sekalian, menyebabkan anak-anak kita tak dengar kata. Banyak perkara yang penting pada kita, biar dah ada hubung kait sekolah, masjid dan rumah.
Itu dari sudut pendidikan. Yang penting pada kita, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dia nak kepada kita bina anak-anak. Bina anak-anak ni umur 7 bulan. Kalau tuan-tuan tengok tarbiyatul aulad, Syekh Dr. Nasih Ulwani, dia cukup jaga makanan, minuman, dan dia nak kepada ibu bapa ni jaga anak-anak dan hubungkai anak-anak dengan guru-guru di masjid. Murabbi dia panggil. Kena ulama-ulama yang betul-betul. Dan tengok. Dan kena ada anak-anak ni masa dia main. Masa dia main. Jangan kita... Imam Ghazali. Ihya Ulum. Orang India kata. Kita panggil Ihya Ulumuddin. Kalau kita tak beri masa anak-anak bermain, maka kita potong dia punya IQ. Masa dia main pukul... Kalau biasa, lepas asar. 5, 6, 2 jam, 7. Dia beri dia main. Masa dia mengaji. Dan didik dia. Ada cerita. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang ni pasti ni dia menyokong pendidikan rumah tangga. Ibu bapa. Ada budak baby. Bukan baby lah, anak 7 tahun. Dia masuk bilik air. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ustaz dia ajar begitu dia masuk. Tapi nak keluar tak boleh. Bukan terkunci pintu. Dia tak ingat doa keluar. Doa keluar tandas. Keluar ni nak pergi sekolah. Tak boleh mak. Sebab apa? Tak ingat doa keluar tandas. Umi pun tak tahu juga doa. Telefon merata. Alhamdulillahilladzi azhaba anil adha wa afani. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang hilang kepada aku masalah dalam perut tadi. Kalau tak buang, tuan-tuan sekalian 3 hari, jadi masalah. Nak cakapnya, al-ilmu bisrari kan naqsi fil hajari. Ilmu pada masa kecil seperti ukir atas batu. Al-ilmu bisyaiqi kan naqsi alal ma'i. Ilmu pada masa tua ni seperti ukir atas air. Ukir atas air hilang. Air atas daun beledi. Daun keladi. Nak cakapnya, muslimin dan muslimat sekalian, masa kecil-kecil anak-anak kita dah hantar. Orang dulu biasa hafal Quran umur 7 tahun. Saya belajar di India ni, masuk kampung bulan Ramadan. Dan biasa ya, saya belajar sembahyang tarawih 2 kali. Habis bulan puasa. Pukul 9, pukul 11, 2 juzuk. 27 habis 2 kali. Maulana As'ad Madani, Ashraf Madani. Adik dia jadi imam, abang dia ni ketua dan ulama orang Islam di India. 2 kali habis Quran dalam bulan Ramadan. Termasuk kampung-kampung ni, umur 7, 8, imam tak kena, tu pakat tegur. Ya Allah, tolong ubah senario hidup ni, pulang balik pada Islam. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita ada Allah. Kata ada Allah, siapa buat kita? Siapa buat langit? Siapa pusing matahari? Saya dah sebut tadi, Allah dari sudut pandangan kita. Dan kita ada Baitullah. Dunia ke butkado me pehla wa gahar khodaka ham us ke pas bahe wa pas bah hamara. Ini bahasa Jerman. Iqbal dia ambil daripada ayat Quran lah. Rumah yang paling awal, bot kado ni maksudnya rumah tempat ibadat. Bila Allah buat dulu dunia ini, hadirin sekalian, Allah buat langit dulu. Rafa asabkaha fasawwaha wa utashalailaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha. Selepas tu Allah hampa bumi. Hampa bumi, Allah pacak tengah-tengah tu Kaabah. Nasib baik muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Kalau tuan-tuan tengok internet, Malaysia ni sama dengan kiblat. Saya belajar kat Madinah. Dia Malaysia ni, hero dia Sapa, Zamzam, Hajar al-Aswad. Sebab tu sujud tu biar lama. Dia ada gravity. Kita duduk gini darah kita 80, 90. Tapi bila kita sujud lama, darah dia pergi kotak 70. Makanan cukup. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang penting pada kita, jaga tadi. Wa qalbuhu mu'allakum bil masjidi. Dia sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zillu. Besok, hari ni tak apa, kita ada kemah. Balik kat rumah, masuk supermarket,
bus stop ada teduh. Besok tak ada. Bumi kita langit. Orang dapat teduh di hari akhirat besok ialah orang yang hati dia sentiasa berada di masjid. Masjid ni lah didik anak betul-betul. Dah saya cakap, masjid ni dia jaga roh, rumah dia jaga tubuh. Dan tubuh ni muslimin yang dirahmati Allah sekalian, anak-anak kita keadaan ni obesity. Gemuk tak benda tu. Tempat saya pula Melaka, tetapi tak apa. Abah kata habis juta tak apa, saya rajin. Anak ni gemuk, belum makan lagi. Jangan hadirin sekalian, nak didik anak cukup-cukup. Kalau sekolah kata 200,500, 200,500. Jangan beri sampai 300,500, tak belajar. Saya dengan pelajar ni sejak daripada 1967. Berapa puluh tahun? Kurang lebih 50 tahun. Ya Allah, jangan beri anak-anak kita mewah. Semasa kita ada, tak apalah, kita tak ada. Burutan sana, burutan sini. Yang penting kita nak dia ya tarak amamana, membesar di hadapan kita. Setengah-setengah ibu dia beri anak-anak ikan 2 hari. Daging 2 hari. Lepas tu seafood apa 2 hari. Biji ring sehari. Anak-anak ni seling naik. Dia boleh hafal Quran dengan baik. Halal saya tak sebut dah. Saya dah sebut tadi. Masalah budak-budak di sekolah yang menjadi masalah punca makan tak betul. Oleh sebab itu, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dalam suasana begini, Islam tadi saya sebut dah. Kalau kita boleh jawab, tapi dengan keadaan kita duduk begini. Sauban tadi. Saya cakap cerita tak habis. Dia dengar Rasulullah nampak surga sebiji, nampak neraka sebiji. Tapi bila balik kat rumah, isteri senyum. Dia rasa macam lain. Anak-anak riuh. Kadang-kadang anak-anak ni baby umur 7 tahun dan sebagainya. Akak tinggi. Lepas tu letak. Dia nak puas hati. Tidur. Kalau di Kelantan, bawa lari wow tu. Kait. Lari. Langgar batah, terjatuh. Yang penting puas hati. Bila balik, dengan anak-anak, tengok isteri, lupa habis kuliah Rasulullah. Tapi bila mari dekat Rasulullah, nampak nerakanya, surganya sebiji. Napakah Hanzalah. Hanzalah dah munafik. Yuk dengar kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata, aku macam tu juga. Balik tengok isteri lain. Tengok anak-anak lain. Pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah kata, mazaka wahai Hanzalah. Dia kata, nafakah Hanzalah. Hanzalah telah munafik. Rasulullah kata, sa'ah wa sa'ah. Sekali kamu dengan aku begitu, sekali kamu dengan isteri begini, sekali kamu dengan isteri begitu, kamu dengan aku begini. 3 kali Rasulullah ulang. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik dengan anak isterimu, dan aku adalah orang terbaik dengan anak isteri aku. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Saya pernah hadir dalam majlis akad nikah. Bila sudah akad nikah, saya terimalah mas kahwinnya dengan banyak tersebut. Dan doa, mudah-mudahan perkahwinan ini berpisah cangkul. Saya tersentuh hati. Jangan muslimin kahwin susah kita jaga anak. Ya Allah, pahit jerih. Mati ikut kamu lah. Kamu nak masuk neraka kau bini. Jangan muslimin dan muslimat sekalian. Isteri Rasulullah yang dara seorang saja. Hak lain semua janda. Suami banyak masa sebelum Islam. Ada orientalis kata bahawa Muhammad ni gila seks. Gila seks ni kalau gila seks, tuan-tuan sekalian, Rasulullah kahwin ni anak dara semua. Darahnya Aisyah seorang je. Hak lain ada putus haid. Allahu Akbar. Cuma yang 7-8 tadi tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, manakah suami yang akan jadi teman dalam surga bila mati? Tengok. Rasulullah kata, suami yang paling baik bergaul dengan isteri. Tengok tuan-tuan sekalian. Jadi nak cakapnya khairukum li ahli, bila begitu isteri Rasulullah ni diamlah. Sebaik-baik kamu adalah orang terbaik dengan isterimu, anak isterimu, aku adalah orang terbaik dengan anak isteri aku. Sebab tu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. All his family. Tengok. Rasulullah ni semua isteri masuk surga. Anak cucu masuk surga. Jangan muslimin dan muslimat sekalian, kok mana-mana pun saya tekankan di sudut pendidikan ini, kerana bulan ni bulan Maulud. Tadi ada orang WhatsApp kepada saya dapat anak laki-laki
Ustaz nak beri nama apa? Saya kata sempena bulan ni bulan Maulud, bubuh nama Rasulullah lah Muhammad. Yang penting muslimin dan muslimat sekalian, nama anak-anak. Sikit saya sentuh di sini. Nama anak-anak ni ni banyak. Ada student saya. Saya kalau masuk kelas hari yang pertama, saya tanya, what is your name? What is the meaning of your name? Ada pelajar saya nama Joko. Saya kata, nama makna apa Joko? Dia tak tahu. Kalau boleh, muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bubuh anak nama anak ni biar ada makna. Ada kawan saya nama Cahyo. Cahyono. Cahaya tu cahaya. Nur tu nur. Nurun ala nur. Yahdillahu li nurihi man yasha. Biar anak kita ni tahu makna kepada dia. Akhir sekali pelajar tu bila balik bincang bapa dia nama Ibrahim. Jadi doktor kat Kota Baru. Dia ni orang Johor. Nak cakapnya hadirin dan hadirat sekalian, dari sudut pendidikan, kita sempena bulan Maulud ini, wulidal huda falka inatu dia'u. Kalau kita tidak menentu, masuk kubur Tuhan tanya, agama apa tak tahu? Nabi Musa apa tak tahu? Apa kamu buat kat Pulau Pinang dulu? Tak tahu. Tuhan Musa apa tak tahu? Kamu hidup atas bumi aku, makan rezeki aku, minum air aku, hidup udara aku, kamu tak tahu aku siapa? Zam. Tuan-tuan sekalian himpit. Ya Allah, tulang rusuk ni selisih. Bila kita Islam, hadirin dan hadirat sekalian, jangan hidup dengan Islam. Saya sebut, try to get iman. Sebab iman ni kita nampak Allah. Yang ketiganya, usaha supaya kita jadi orang bertakwa. Saya ingat masa Sayyidina Umar dulu. Ada seorang ibu, dia campur susu dengan air. Susu ori, RM20 sekilo. Susu campur air, RM15 sekilo. Bagus dia cakap. Tapi bila ibu ni campur susu dengan air, anak perempuan dia kata, wahai Ma jangan buat begini. Kalau Ma tahu, jaga. Hei, tengah malam buta ni, Umar mana tahu? Sayyidina Umar ada tepi rumah. Sayyidina Umar tengok lorong mana, nombor berapa, Sayyidina Umar pergi cek. Tengok, tuan-tuan sekalian, Sayyidina Umar ni dia spot check. Masuk. Allahu Akbar. Tolong baca. Kalau siapa-siapa minat, Adlu Umar. Keadilan Umar. Ketua pemimpin negara pergi cari Perdana Menteri. Saya tengok Sayyidina Umar tidur bawah pokok tama. Adluka amnuka. Adil kamu, aman kamu. Tengok Sayyidina Umar. Dia tidur bawah pokok. Tak ada. Security apa tak ada. Tengok Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tengok gitu tuan-tuan sekalian. Balik dia tanya anak dia. Abdullah, siapa nak kahwin? Aku ada calon. Kalau kamu tak nak kahwin, aku nak kahwin. Kata Sayyidina Umar. Akhir sekali, kalau tak silap saya, budak ini kahwin. Dan ada hubung kait dengan Sayyidina Umar. Tengok tuan-tuan sekalian, kebersihan minda, kebersihan makanan. Tolong jaga anak-anak kita dari sudut makanan. Dan itu penekanan saya. Sebab tu orang dulu kalau hafiz, bukan Quran. Quran ni dia hafal umur 7-9 tahun dah. Dia hafal hadis. 1000 hadis. Jadi, kesimpulan keseluruhannya, muslimin yang dirahmati Allah sekalian, hidup kita, anak kita. Ada seorang falsafah kata, bahawa peluru M16, bukan M16, boleh tu peluru. Peluru kena sasaran, zam. Satu target, satu peluru. Anak kita ni muslimin yang dirahmati Allah sekalian, besok bila masuk kubur, ibu bapa ni diberi pakai jubah convocation, jubah hebat. Anna lihada, ya Allah, daripada mana ni? Allah jawab, bibarakati doa iwaladika, dengan berkat doa anak kamu padamu. Tolong usaha supaya anak kita jadi baik. Biarlah ibu dan saya pun tengok ada seorang muslimat, ada seorang muslimin. Allah, hidup dia muslimat 2 minggu khatam Quran sekali. 2 minggu sekali, sekali seminggu Quran. Tapi bila dia mati, muslimin sekalian, orang tua guru Quran, pelajar dia ni habis sekali, bila tua mari baca, habis pula dah khatam, 2 kali khatam. Muka ni berseri, dan bila kita angkat jenazah dia macam budak tidur.
Tengok, saya tanya keluarga dia, ada ke pakai lotion? Tak ada. Ni nur Quran. Tolong, kalau siapa minat, duduk kat rumah, mengajar Quran. Kalau tak boleh mengajar, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Kalau tak boleh mengajar, suruh anak pergi mengaji. Lepas tu kita mengaji dengan dia. Ada juga perempuan. Saya angkat jenazah dia. Berat. Tu yang banyak tahu. Mulut manusia ni tak ada skru. Dia tak ada tudung. Allah Ustaz. Beratlah. Mayang awak perempuan. Tahu. Punca, dia berkelahi dengan ibu bapa dia. Dua senario tadi. Nak cakapnya, muslimin dan muslimat sekalian, jagalah masjid. Ham uske bas bahe, ham uske pas bahe, wo pas bah hamara. Kita jaga masjid. Batu Uban. Masjid akan jaga kita. Derma, didik, berjawatan kuasa, kerja terus. Dan masjid sekarang banyak polisi, banyak fungsi yang boleh kita membina masyarakat supaya masjid ada fungsinya sebagaimana masjid di zaman Rasulullah subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, daripada masjid ke masjid, dan tu Isra Mi'raj, dan daripada masjid ke masjid masa hijrah juga. Bila Rasulullah daripada Masjidil Haram sampai ke Madinah, Rasulullah buat Masjid Nabawi itu. Secara mudah adalah masjid lain. Jadi itulah sikit sebanyak hadirin sekalian, kok mana-mana pun didik anak-anak biar ada hubung kait. Rumah dengan masjid, sekolah dengan masjid, dan cuba didik anak-anak kita ni bekerja. Jangan kita lepas begitu saja. Jangan, hadirin sekalian. Ada orang beri degree kepada anak, tak apalah. Tetapi minat anak-anak ni kalau kena gaya, dia dapat jadi profesor media, IR engineer, ulama besar, hafiz Quran sejak pada kecil lagi. Niat awal-awal lagi. Supaya anak-anak kita ni menjadi anak yang soleh, dia akan boleh terima kepada kita, doa kita dan hasrat kita. Dia boleh tolong kita di hari kiamat nanti. Terakhirnya, muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya juga sedang buat ma'had tahfiz. Dulu saya dengan ITM ni orang panggil ayah daging. Bila balik ke Kelantan, terpaksa usaha sendiri jadi mudir. Di masa tu, masa saya jadi mudir itu, ada buat bangunan tahfiz. 2 juta, 2 tahun, 4 tingkat. Sekarang 500 orang. Ini wakaf. Wakaf, impak, khairat, sedekah ni, muslimin sama sekalian, biarlah jadi budaya kita. Dan saya sekarang sedang buat bangunan tahfiz. 8 ekar kita beli tanah wakaf, sedang buat 8 tingkat pakai lift ma'had tahfiz ICT sebagaimana disebut oleh pengurusi tadi. Cuma di sini saya sebut ada nombor akaun Maybanknya 553038567182. Tu ma'had tahfiz ICT Maybank. Dan dana modal keuangan ain ni 03036010004548. Tuan-tuan boleh masuk. Sebab asasnya dah ada. Piling tu 500,000 juta. Dan saya tanya arkitek tuan boleh siap dalam masa 2 tahun. Dia kata boleh Ustaz, dengan syarat ekonomi kukuh. Ekonomi ni dalam poket tuan-tuan lah. Poket saya ekonomi tak apa kukuh. Tuan-tuan sekalian, kita cari harta sebulan, takkan tak boleh masuk RM10 sebulan. Kalaulah sahabat-sahabat bawah dagu Rasulullah menyesal. Ada seorang sahabat bila dekat nak mati, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqin ni dekat nak mati tu, nyawikan la ilaha illallah. La'allahu jadidah, la ilaha illallah. La'allahu ba'idah, la ilaha illallah. La'allahu kamilah. Sahabat ni lagi balik jumpa Rasulullah. Wahai Rasulullah, tak sebut la ilaha illallah. Tak boleh mengucap, tak boleh tasyahud. Duk mai, mudah-mudahan baru, mudah-mudahan cukup, mudah-mudahan jauh. Oh, kata Rasulullah, sahabat kamu tu, rumah dia jauh, rumah dia dekat dengan masjid aku. Kalau rumah jauh, setiap langkah dapat pahala banyak. Dan dia beri ruti Arab tu separuh. Kalau dia beri sebiji, dan dia beri baju terpakai. Kalau dia beri baju baru, tu. Tengok, sahabat menyesal. Ni sahabat, tuan-tuan sekalian, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ni kita di mana kita dan syurga kita nak. Pama ba'dal mauti illal jannata wan nar.
Tidak ada selepas mati sama ada kamu ke syurga ataupun ke neraka. Nak pergi ke syurga tuan timbang. 1 sen berat pahala syurga. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa berat timbangan maka syurga. Siapa kurang timbangan pahala neraka. Wa ma zalamnahum, aku tidak menzalimi manusia. Usahalah tuan-tuan sekalian, selain daripada kita hantar anak, kita bangun malam, kita witir, kita duha, kita baca Quran, kita sedekah. Jadi sedekah ni, tuan-tuan ambil nombor akaun ni, tolong masuk bulanan. Saya dulu minta RM1 sehari. Ustaz, 360 hari, RM360. Ramai orang beri pada ni. Saya terima tapi hati saya rasa tak puas. Allah, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Mungkin tuan-tuan sekalian, bila kita beri setahun kita puas hati. Mungkin kita hidup 2 tahun lagi, 5 tahun lagi. Surah At-Tin, illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali mereka beriman dan beramal soleh. Amal soleh ni khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Masuk RM10 sebulan, RM10 sebulan. Bila kita mati, malaikat masuk RM10, RM10 sampai kiamat. Tengok. Tapi jangan sekali masuk, sekali tak masuk. Malaikat pening ya. Malaikat tak pening kita. Allah, sebab apalah Allah, sebab apa. Kalau tuan-tuan sibuk, katakanlah bulan 2 ni, anak sekolah banyak. Kalau RM10, bulan 3 masuk RM20. Kita didik gitu, insya-Allah. Allah beri kepada kita sepanjang masa. Tuan-tuan sekalian, saya pencen opsional tahun 94, 2004, 2014. 20 tahun. Alhamdulillah tak mati lagi. Teruskan kerja-kerja kebajikan. Walaupun sikit. Berkat. Benda berkat ni sikit dia dapat ke syurga. Benda tak berkat banyak juta-juta terjun neraka. Make sure your line is clear. Tengok. Aku perangai aku. Sebab apa kita? Why we still live well? Kenapa kita ni masih hidup lagi sihat? Tolong, tuan-tuan, saya tidak paksa. Biar ada dalam hidup kita 10 hari, sehari puasa. Tengok. Puasa ni paling mudah. Ni kita ni suruh puasa, tak boleh aku gastrik. Suruh qiyam malam, tak boleh aku pening kepala. Minta baca Quran, tak boleh rabu mata. Baik matilah. Yang hujah orang tua ni banyak. Payah basah kata tempat saya kata. Budak-budak senang. Jangan muslimin sekalian, alhamdulillah, syukurlah kita ni masih hidup, tambah sikit. Duha kena ada. Witir bangun sebelum subuh. Quran kena pegang. Puasa sunat 10 hari sehari. Puasa ni paling mudah. Siapa puasa masuk itu ni? Rayyan, special. Siapa sedekah masuk itu ni? Siapa sembahyang masuk itu ni? Duk bimbang takut-takut, kita tak ada pintu surga panggil. Bila tak ada pintu surga panggil, kita nak pergi ke mana? Dan Sayyidina Abu Bakar dia tanya, adakah orang tu bila bangun depan pada masa lagi semua surga, pintu surga panggil? Ada, kata Rasul, mudah-mudahan kamu. Sebab 4 soalan pernah ditanya pada Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah tanya, tidak bulan Ramadan, siapa puasa sunat hari ni? Saya. Siapa sedekah hari ni? Saya. Siapa ziarah orang hari ni? Saya. 4 soalan semua Sayyidina Abu Bakar. Kita boleh buat, muslimin dan muslimat sekalian, mengapa kita tak buat? Bila kita tak buat, malaikat tak boleh tulis. Bila malaikat tak boleh tulis, budak exam calon, dia serah kertas kosong. Tak ada mak, tak ada kredit, tak ada berkah. Sebab itu selawat saya dah sebut, jangan kita bulan Rabiul Awal saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapa selawat pada aku sekali, Allah doa untuk dia 10 kali. Jadi di situlah hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dan di sini ada sijil wakaf. Tuan-tuan boleh ambil. Satu buku ni 400. Ada orang dia ambil 2 buku. Ustaz ni 800. Terima kasih. Bukan duit saya, Ustaz, duit orang. Tapi duit orang pun tuan-tuan kerja. Kerja saja. Bagi. Takkan tak ada kawan, tak ada jiran. Masuk. Dia ada setialan ni, ada nombor akaun. Saya tidak nak. Saya nak the end of June 2017. Bulan Jun 2017. Bangunan 3 juta ni siap. Kerja lah. Pakat tolong muslimin dan muslimat sekalian. Berkat kerja muslimat. Dia banyak kawan. Muslimin pun kita ada anak buah, anak menantu dan sebagainya. Ambil buku ni, panjangkan, dan hak ni simpan dalam dompet duit. Ada tabung kat belakang. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Saya yang cakap gitu sebab saya belajar di India. India ni tuan-tuan sekalian, orang Islam bukanlah apa-apa sangat di India. Tetapi di Uban tempat saya belajar ni 1000 lebih pelajar.
2 bulan musim menuai gandum, underground dia masuk dengan dan. Kalau perang Hindu-Muslim, hak dalam tak boleh keluar, hak keluar tak boleh dalam. Tak boleh masuk dalam. Dia jamu free ya. Tengok wakaf. Kalau dia azhar, dia kitab free, bilik free, makan free di India. Kalau di Mesir, hak semua saya sebut tadi, tiket kapal terbang free lagi. Macam mana orang jaga Islam, macam mana kita jaga Islam. Kita boleh buat, tak apalah, muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kat luar tu ada koko bistari, ada kopi campuran, ada oat. Oat ni untuk jantung. Ada Ustaz Nur, ada kat belakang tu kismis. Kismis ni untuk minda, bana untuk mata. Dan ada koko bistari. Dia ada Quran sebiji, ada jengkol boleba. Makanan anda, itulah anda. Saya dah sebut tadi. Makan nasi sikit, lauk sikit, sayur sikit. Ha ni. Kismis sikit. InsyaAllah, hadirin sekalian, anak-anak kita ni cerdik. Saya banyak ada hujah 3 jam, saya boleh bawa hujah. Anak-anak kita ni cerdik. Sebab kita cerdik, takkan anak kita bodoh. Saya cari pembantu rumah, masuk kampung, keluar kampung, jumpa budak lelaki. Saya tengok irah muka dia. Dek, belajar ke tak? Dah. Sebab apa tak belajar? Dia tengok atas lina air mata. Saya pun lari. Hati ni terasa sangat sentuh bila tengok budak-budak nak belajar, tak boleh belajar. Ada sekarang sambung pelajaran hafiz dah. Daripada air lanas, air sata dalam. 7-8 adik-beradik miskin. Tapi kita ambil dia, bagi free. Hafiz. Jadi kita dapat budak-budak ni hafal Quran, doa untuk kita. Dia baca Quran, dia baca untuk kita. Apa kita nak apa lagi? Dan benda macam ni menyebabkan orang ni sekelip mata masuk surga. Jadi ulang sebut, di sini ada nama akaun. Di sini sijil wakaf, tuan-tuan tolong kerja. Bukan selalu saya boleh datang ke masjid tuan-tuan ini. Kat luar tu beli sambil derma. Dan tuan-tuan ni ramai. Babaran saya ni tak banyak. Besok pagi-pagi saya balik dah. Kuliah ada kat baca pukul 9. Allahu Akbar. Dah ada muslimin yang dihormati Allah sekalian 7-8 tahun dah. 40 pelajar. 200. 2 kali 4, 8,000. Tapi saya bank in 15,000 setiap bulan. Kita nak paksa. Dia tak mari. Dia rugi, kita rugi. Sebab gitu. Tanggungan tuan-tuan kepada budak-budak tahfiz ini, Allah saja akan memberi balasannya. Jadi buat terakhirnya saya doa supaya Masjid Batu Uban ini mendapat keberkatan daripada sokongan ahli qaryah sekian, dan mudah-mudahan aktiviti yang dapat sambutan, insya-Allah saya sebut wa qalbuhu mu'allakum bil masjidi. Walaupun kita ni didik anak-anak, biarlah anak-anak ni belajar kat masjid, kat sekolah pun ada talian yang hebat. InsyaAllah anak-anak kita akan jadi engineer hafiz, jadi arkitek hafiz, jadi doktor hafiz, dengan tuan-tuan beri sokongan kepada saya dan anak-anak kita semua. Mudah-mudahan harta kita memberi laluan mudah untuk kita ke surga. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la maridan illa syafaitah wa la dhallan illa hadaitah wa la 'azaban illa zawajtah wala zaliman illa khadhaltah wala zaliman illa ghalabtah wala zaliman illa dammartah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka biha ridan wala nafiha salahun illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, jangan kamu tinggalkan kami dalam suasana berdosa, kecuali kamu ampunkan. Jangan kamu tinggalkan kami dalam suasana sakit, kecuali kamu sembuhkan. Jangan kamu tinggalkan kami dalam suasana berhutang, kecuali kamu selesaikan. Jangan kamu tinggalkan kami tidak dikahwini, kecuali kamu kahwinkan. Jangan kamu tinggalkan kami dianiayai, dizalimi, kecuali kamu pulang balik kezaliman ke atas mereka yang merancangnya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Ya Allah, berilah kepada kami, para isteri kami, anak buah kami, tenang mata memandang, dan berilah kepada kami imam kepada orang bertakwa. Rabbana ja'alna muqimas salatu wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, berilah kepada kami, para isteri kami, anak-anak kami yang menjaga sembahyang, dan berilah kepada kami imam kepada orang bertakwa. Rabbana innaka ta'lam ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'Allah min syai'. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikan nusyur. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka hikmatan wa 'allimna ma lam nakun na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadhil Tuan Guru. Mudah-mudahan dengan ilmu yang dicurahkan kepada kita sebentar tadi bermanfaat untuk kita di dunia akhirat insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan muslimin rahimakumullah, di belakang sana, sebelah kiri saya, di belakang sana ada jualan barang-barang produk-produk untuk Ma'had Tahfiz Tuan Guru yang dikelolakan oleh Ustaz An-Nur di belakang tu, sahabat saya Ustaz An-Nur. Jadi tuan-tuan boleh dapatkanlah produk-produk sana, ada kopi, ada coklat, Milo coklat, makanan sunnah, ada kismis dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan kita membeli di sana sambil menderma insya-Allah dan tabung